Tiada buku, buku apa? Buku teks. Di CN tak ada buku teks ke apa? Ke nota latihan. Kalau LCN tak ada buku teks, LCN kena tengok pada buku teks digital Kena download buku teks digital. Okey? Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar muka surat 18 yang ini. Okey? Penggunaan alat pengukur kejituan, kebersisan, kepekaan dan ralat. Okey. So maknanya hari ini kita akan belajar apakah alat pengukur yang sesuai untuk kita gunakan apabila kita menjalankan penyiasatan atau kita menjalankan eksperimen. Okey, tengok muka surat 18. Untuk tujuan pengukuran, alat pengukur yang berbeza diperlukan bagi mengambil data dalam suatu eksperimen. So, setiap kali eksperimen biasanya kita akan kita akan buatlah pengukuran. Tak kiralah sama ada pengukuran untuk kuantiti panjang, jisim, masa, suhu atau arus elektrik. Okey, kita perlu memastikan alat pengukur yang betul untuk mengukur dengan persis dan jitu. Apa itu persis dan jitu? Boleh tengok pada buku teks, saya boleh ingat. Dekat sebelah tepi ni, dalam kotak ni, saya boleh ingat. Okey, dekat sini ada penerangan maksud kejituan, kepersisan dan kepekaan. Okey, apa itu jitu? Jitu tu dia kata kebolehan alat pengukur untuk mendapatkan bacaan menghampiri nilai sebenar. Maksudnya nilai yang paling hampirlah. Contoh kalau kita kata apa? Okey, contoh kotak ni. Okey, contoh kotak ni dia bagi tahu saiz kotak ni panjangnya ialah 8 sentimeter. Contohlah 8 sentimeter. Waktu kita mengukur tu, kalau kita dapat ukurannya betul 8 sentimeter, maknanya alat pengukur yang kita gunakan iaitu pembaris ni alat pengukur yang jitu. Tapi kalau kita tahu kotak ni 8 sentimeter, bila kita ukur kita dapat 8.1, 8.2 atau 7.9, maknanya alat pengukur yang kita gunakan tidak jitu. Okey, itu jitu. Yang kedua ialah kepersisan. Apa maksud kepersisan? Kebolehan alat mengukur memberikan bacaan yang hampir sama apabila pengukuran diulang. Okey, contohlah kalau yang ini selalunya yang tak persis ni kadang-kadang dia boleh jadi pada yang digital. Yang digital. Contoh penimbang digital. Kalau kita timbang kali pertama, contohlah dia bagi bacaan 1.25 gram. 1.25 gram. Bila kita angkat, kita timbang semula, dia akan tunjukkan 1.25 gram. 3 kali kita buat pun sama 1.25 gram. Tu maknanya alat itu persis. Tapi kalau kita timbang kali pertama kita dapat 1.25. Kita timbang kali kedua kita dapat 1.24. Lepas tu 1.26. Itu maknanya dia kurang persis. Akhir sekali kepekaan. Kebolehan alat mengukur mengesan perubahan kecil pada kuantiti yang diukur. Okey, contohnya kalau pembaris ni kita tak boleh kata dia yang paling peka lah sebab yang paling kecil bacaannya ialah mula-mula kita ada 1 sentimeter. Mula dengan 1 meter lah. Okey, kemudian kita ada sentimeter. Selepas sentimeter kita ada kecil lagi, kita ada milimeter.
Selepas milimeter tu dah tak ada ukuran. Jadi maknanya dia kurang peka. Kalau dia peka, dia boleh ambil bacaan lagi kecil. Maksudnya titik perpuluhannya tu lagi banyak. Itu adalah kepekaan. Okey, sekarang kita nak terus masuk kepada alat pengukuran muka surat 19. Yang ini muka surat 19. Okey. Yang pertama sekali kita nak belajar mengukur panjang. Panjang ialah jarak antara dua titik. Cikgu dah jelaskan sebelum ni dalam kelas yang sebelumnya lah. Unit SI panjang ialah meter. Panjang juga boleh diukur dalam milimeter, sentimeter, kilometer. Kalau jaraknya tu pendek, maka kita gunakan meter, sentimeter, milimeter. Tapi kalau jaraknya panjang, kita akan tukar kepada kilometer. Contoh kalau jarak rumah saya ke sekolah, contohlah 3 kilometer. Kita tak guna 3,000 meter. Kita kena tukar kepada kilometer. Okey, apakah alat yang sesuai untuk mengukur panjang? Okey, alat yang sesuai ialah pembaris meter. Okey, contoh yang saya pegang ini ialah pembaris. Pembaris meter. Kalau pembaris yang awak ada dalam bekas pensel awak tu pun ialah alat untuk mengukur panjang. Okey, tapi dalam makmal selalunya kita akan gunakan pembaris meter. Ini pembaris meter lah. Okey, awak boleh nampak ukuran sentimeter. Yang ini pendek, sampai 50 sentimeter sahaja. Ada yang lebih panjang, ukurannya 1 meter. Atau jika kita ingin mengukur jarak lebih daripada 1 meter, kita boleh gunakan pita pengukur. Ni pita pengukur. Pita pengukur saya ni pun, ni bukan makmal punya, ni memang saya punya dekat rumah. Jadi dia dah tak berapa, sepatutnya kita boleh tarik, dia automatik masuk kan kalau kita lepas. Ni dia dah loose. Dia macam ketat sikit. Okey, so kita boleh gunakan untuk jarak yang lebih daripada 1 meter. Kalau kat sini dia kata boleh sampai 7.5 meter. Jarak dia 7.5 meter. Okey, semasa menggunakan pembaris, mata pemerhati hendaklah berserenjang dengan skala bacaan untuk mengelakkan ralat parallax. Apa itu ralat parallax? Okey, awak tengok kat sini. Kalau kita letakkan objek, selalunya kita letakkan objeknya di atas. Kadang-kadang pelajar ni bila gunakan pembaris pun salah. Macam mana nak guna pembaris? Okey, kalau kita nak ukur pensel, contohlah ini pembaris. Pembaris ni mestilah diletakkan di atas meja. Letakkan atas meja. Tak boleh ukur macam ni. Contoh ni pembaris, ni pensel, awak pegang macam ni. Awak pegang, lepas tu awak tengok. Tengok adalah dari tepi. Dari tepi sini, salah. Jadi caranya kita kena letakkan di atas meja. Kemudian pensilnya dekat bahagian atas lah. Jadi baru kita boleh melihat secara lurus. Jadi kalau kita melihat secara lurus, kita boleh mengelakkan daripada ralat parallax. Pembaris satu senggatan kecil bersamaan 1 milimeter atau 0.1 sentimeter. Itu dia punya bacaan yang paling kecil lah. Bacaan yang paling kecil macam saya tunjukkan tadi. Ni 1 sentimeter ni masih panjang. Yang paling kecilnya ni yang senggatan kecil kat sini. Ini ialah 1 milimeter. 1 milimeter bersamaan 0.1 sentimeter. Okey, seterusnya menyukat jisim. Jisim suatu objek ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalamnya. Okey, contoh kalau saya kata kotak ni, berapakah jisim kotak ini? Jadi kita sedang mengukur kandungan jirim. Jirim ni kita memang tak boleh nampak. Tapi dia adalah kat dalam ni. Kalau dia tak ada, tak adalah kotak ni boleh terbentuk.
Jadi kita nak tahu ada berapa banyak jirim dalam kotak ni. Bukan dalam, maksud saya dalam kotak ni, bukan. Maksud saya kotak ni terbina daripada jirim. Jadi kita nak tahu jirim tu ada berapa banyak. So kita boleh ukur lah. Nak ukur, nak sukat guna apa. Okay, kita boleh gunakan neraca tuas. Neraca tuas tak ada pula dekat dengan saya sekarang. Nanti bila saya dah sekolah, saya akan tunjukkanlah neraca tuas tu. Okey, yang saya dapat ialah neraca 3 alur. Ini neraca 3 alur. Okey. Boleh nampak tak? Okay, ini ialah neraca 3 alur. Mana nak bagi nampak lagi? Dah habis belakang dah ni. Okey, ini saya letakkan dekat atas meja lah. Okey, ini ialah neraca 3 alur. Ni belajar untuk awak kenal saja. Kita kat sekolah kita tak gunakan penimbang neraca 3 alur. Kita selalunya gunakan neraca tuas. Nanti saya akan tunjuk kepada awak. So sekarang saya nak tunjukkan neraca 3 alur. Kenapa dipanggil 3 alur? Kat sinilah 1, 2, 3. Ada 3 alur dekat sini. Okey. Ini ialah tempat kita meletakkan kita punya objek yang hendak disukat, yang hendak ditimbang. Contoh ni bekas pensel saya. Kalau kita nak timbang, kita letak kat sini lah. Sebelum tu, dia punya pemberat ni kita perlu alihkan ke belakang. Memang susah nak guna ni. Lambat. Contoh kita nak timbang saya punya bekas pensel. Letakkan kat bawah. Letakkan kat bawah. Letakkan dekat tempat ni. Okay, jadi yang ini dia boleh turun naik ni. So inilah yang kita nak kena adjust. Okay, kita nak kena adjust. Mula-mula kita cuba yang pertama. Kita cuba yang pertama kat depan ni. Okay, tak turun. Tak turun tu maknanya beg ini melebihi 10 gram. Okay, cuba yang ini pula. Sampai ujung. Oh, tak turun juga. Maknanya beg ini melebihi 100 gram. Okay, tarik ke belakang semula. Kita gunakan pemberat yang besar. Pemberat yang besar ni. Okay. Turun. Turun juga. Okay, dah terlebih turun pula. Ini. Dua gerakkan yang ni. Susah Memang susah lah. Tapi sekarang kita dah. Kita nak bagi sampai mana? Sampai dia punya garisan dekat ujung ni berada pada kosong. Kalau lebih, dia ke bawah. Kat sini, dia tak sampai kosong lagi. Kita tolak ni pula. Macam tu. Sampailah dia berhenti kat kosong. Okey, sekarang barulah kita dapat bacaan berat saya punya bekas pensel. Jadi berapakah berat bacaan bekas pensel? Kita kena bacalah. Yang ini berapa bacaannya? 400 gram. Campur 80 gram. 480 campur pula dengan 5 gram. 485 gram. Macam tu. Nak guna neraca 3 alur. So agak sukar lah. Tapi tak apa. Saya tunjukkan je pada awak. Okay, seterusnya. Seterusnya ialah mengukur masa. Okey, untuk mengukur masa di dalam makmal kita akan menggunakan jam randik. Ini jam randik nama dia. Unit SI bagi masa ialah saat, unit lain masa termasuk minit, jam, hari, bulan, tahun, dekad dan sebagainya. So kalau yang masa yang singkat kita guna minit, saat, jam. Kalau masa yang lebih lama kita guna hari, bulan, tahun, dekad. Dekad tu bersamaan 10 tahun. Abad bersamaan 100 tahun lah.
Okey, ini jam randik. Macam mana nak guna jam randik ni? Jam randik ni caranya ialah kita boleh okey. Bila kita nak guna, kita tekan sekali. Dia akan bergerak. Bila kita tekan kali kedua, tekan, dia akan berhenti. Bila kita tekan kali ketiga, okey, dia akan balik semula ke tempat asal atau kita panggil reset. Jadi cara dia selalu nak guna, tangan kita akan pegang macam ni. Pegang macam ni lah. Pegang macam ni. Tekan sekali. Jalan. Tekan 2 kali berhenti. Tekan kali ketiga. Reset. Okey. Cuba perhatikan dia ada 2 Satu yang dekat bahagian luar kosong 60 ni kosong lah. Sampai 60. Maksudnya itu 60 saat. 60 saat lah. Okey, kosong, pusing, 60 saat. Bila dia sampai 60 saat tu bersamaan dengan 1 minit. Kita dah belajar 60 saat bersamaan 1 minit. So, bahagian dalam dia ni ada lagi satu bulatan yang kecil. Yang bahagian dalam ini untuk minit. Bahagian dalam ni untuk minit. Ada kosong, kita boleh nampak kat sini kosong, 5, 10, 15, 20, 25, 30. So, dia hanya boleh menyukat masa atau mengukur masa selama 30 minit sahaja. So, contoh saya tekan. Okay. Kita biarkan dia berpusing selama 1 minit. Kita nak tengok bahagian dalam dia. Okay, sementara menunggu tu, tengok buku teks. Jam randik dapat mengukur tempoh masa 0.1 kejituan 0.1 saat atau 0.2 saat. Itu dia punya kejituan. Okay, satu lagi. Kat sini. Ni yang dipanggil gelang yang kat bahagian atas. Yang kat tengah ni ialah dia punya kunci jam. Jam randik dia tak guna bateri. Kita kena kunci. Macam jam dulu-dulu lah. Kalau jam dulu-dulu ni tak ada bateri. Kita kena kunci. Kita kena pusing. Pusing. Bila kita pusing sampai dia ketat macam tu, itu menunjukkan dia punya macam bateri dia kuat lah. Bila lama-lama dia dah loose tu kita kena kunci lagi. So kita memang tak perlukan bateri. Okay. Alright. So dia dah berpusing satu pusingan. Saya offkan. Okay. Saya offkan. Perhatikan jarum yang dekat bahagian dalam tu. Nampak tak dia dah bergerak. Daripada tempat yang 30 tu dia dah bergerak kepada senggatan yang pertama. Maksudnya kalau kita nak baca, kita baca yang dalam tu 1, lepas tu kita baca yang luar. Jadi yang dalam tu 1 minit, yang di luar itu 20 saat. Contohlah kalau sampai kat 20, kalau tak sampai kat 20 macam ni. Berapa ni? 18 lebih. 18.5. Jadi 1 minit 18.5 saat. Okey, yang seterusnya kita ada menyukat suhu. Menyukat suhu kita akan gunakan termometer. Okey, menyukat suhu kita akan gunakan termometer. Ini termometer. Ada 2 lah. Ni kalau yang ini kuning, ada satu lagi belakangnya putih. Okey. Termometer ni suhu ialah darjah kepanasan atau kesejukan suatu objek. So kalau kita nak sukat suhu dalam makmal, kita boleh guna termometer makmal ni lah. Bahagian bawahnya ni ada silver ni. Silver tu ialah mercury. Bukan silver. Silver tu perak. Mercury berwarna silver. Okay. So silver mercury ini dialah yang akan menyerap atau membebaskan haba. So dia akan turun naik dekat dalam termometer ini. Sebab dalam termometer ni ada satu lubang ataupun satu garis lubang yang halus kat dalam. Membolehkan
merkuri naik atau turun. Contoh kalau saya tunjukkan, kalau awak boleh nampak lah. Sekarang ni suhu bilik saya sekarang. Mana? Sini. Pada bacaan ni. Boleh nampak tak? 39. 29. 39 dia panas sangat. Boleh nampak tak? Yang ini. Tak boleh nampak lah, silau kan. Okay. Itu termometer makmal. Kalau untuk badan, kita guna termometer klinik. Okay. Menyukat arus elektrik. Okay, ini alat yang digunakan untuk menyukat arus elektrik. Nama alat ini ialah ammeter. Ammeter. So, ni ada merah dan hitam ni tempat kita sambungkan kita punya wire lah pada kita punya litar. Jadi, kita boleh tahu bacaan arus elektrik dalam suatu litar. A bermaksud ammeter lah. Ampere, ammeter. Okay. Kemudian ada ralat sistematik, ralat sifar. Ralat parallax. Ralat parallax tu samalah macam yang kita tengok dekat pembaris tadi. Cara bacaan. Kalau ralat sifar dengan ralat negatif. Kalau ralat sifar dengan ralat negatif ni. Awak boleh perhatikan. Saya punya alat ni tak ralat. Kenapa saya kata tak ralat? Awak boleh tak nampak jarum dia tu? Jarum dia pun warna silver. Macam tak berapa nak jelas. Okey. Kalau awak perhatikan, saya punya alat pengukuran ammeter ni tiada ralat. Kenapa tak ada ralat? Saya kata dia tak ada ralat. Sebab dia punya jarum tu betul-betul pada kosong. Bila dia betul-betul pada kosong, maknanya tiada ralat. Kalau dia berada pada depan kosong atau belakang kosong, itu yang dipanggil sebagai ralat sifar. Ralat sifar. Kalau dia berada di depan sifar, kita kena, macam mana nak tunjuk? Ni. Kalau jarum ni berada di depan sifar, maknanya bacaannya tu nanti akan jadi terlebih. Jadi kita kena tolak. Kalau bacaannya tu di belakang sifar, maknanya bacaan kita tu kurang. Jadi kita kena tambah. Itu dipanggil ralat sifar. Okey, dan akhir sekali ialah menyukat isi padu air. Menyukat isi padu air, saya dah tunjukkan sebelum ni, kita gunakan silinder penyukat. Okey, kita gunakan silinder penyukat. Nak guna silinder penyukat, sama juga kalau kita nak ambil bacaan, kita kena letak di atas meja. Kemudian kita tengok separas dengan mata kita. Tak boleh tengok daripada atas, tak boleh tengok daripada bawah. Contoh, cikgu tak ada silinder penyukat kat sini. Contohnya ni silinder penyukat, kita tak boleh tengok pegang macam ni. Tengok daripada atas, tengok daripada bawah, tak boleh. Kena mata kita tu kena separas dengan air dia lah. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu cuma nak ajar untuk bahagian alat penyukat. Alat penyukat. Sebenarnya ada lagi alat penyukat tapi alat pengukur yang lebih jitu. Yang ini akan ambil masa yang sedikit panjang. So, untuk hari ini cikgu berhenti sampai muka surat 21. Okay, cikgu berhenti sampai muka surat 21. Jadi apa tugasan hari ini? Tugasan hari ini awak boleh tengok dekat nota. Awak boleh tengok dekat nota dan latihan ni. Muka surat 7 dan 8. 7 dan 8. Okay, ni tak ada apalah. Cuma awak perlu isi tempat kosong. Rujuk dalam buku teks. Itu sahaja. Bila dah siap nanti macam biasalah. Hantar gambar, WhatsAppkan pada
cikgu. Barulah cikgu boleh tanda awak punya tugasan. Okey. So, itu sajalah untuk hari ini. Jadi cikgu akan ambil kehadiran.